So, memandangkan Liga Super Malaysia dah pun tamat pada minggu lepas dengan JDT masih lagi berjaya untuk mengekalkan kejuaraan, gagal untuk disaingi mana-mana pasukan dalam Liga Malaysia. So, untuk video kali ini, aku decide untuk come out dengan satu topik iaitu player that they shouldn't have signed JDT version. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, tengok semua dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Ok, sebelum aku start, disclaimer awal-awal video ni sekadar pendapat peribadi aku, tanpa mewakili mana-mana pihak dan tak berniat untuk menyakiti, memburukkan mana-mana pihak sekalipun. Boleh tahan best juga update terbaru kali ni. Guys, sebelum kita masuk cerita pasal bola ini aku nak share kat korang satu platform game yang sponsor untuk video kali ni, iaitu Genshin Impact. Untuk korang yang tak tahu pasal game ni aku nak share kat korang. Genshin Impact adalah sejenis game open world RPG. Apa yang bestnya dalam dunia TVET yang ada dalam Genshin Impact ni dia ada 7 region, and dalam setiap region ni ada macam-macam challenge yang korang boleh lalui. So sepanjang korang menjelajah ni, korang boleh buat macam-macam dalam dunia TVET ni. Korang boleh berlari, memanjat, berlawan, berenang, semua benda boleh buat senang cerita. Cuma tak boleh berkempen ni untuk piadu nanti. Bab storyline pasal game ni aku tak payah cerita sebab apa? Kau kena experience sendiri benda tu. Sebabnya ini adalah salah satu elemen yang membuatkan Genshin Impact game yang tengah in sekarang ni. And once kau dah upkan level kau sampai level 16, apa lagi? Alang-alang Genshin Impact ni boleh cross platform, boleh main dekat PC, tablet, telefon, PS4, PS5. Kita ajak sekali member-member kita main, kita team up, kita lawan dengan enemy yang ada dalam Genshin Impact. Untuk geng-geng legend, geng-geng yang dah master pasal Genshin Impact ni aku nak share kat korang pasal update terbaru, patch ataupun version 3.1 yang baru ni. Dalam update terbaru game ni ada hero baru iaitu Nilo. Mewakili kuasa hydro, power dia tu pergi try sendiri nanti. Ada juga event-event baru, boss baru, weapon baru, macam-macam lagi benda yang best dalam update terbaru ni. Korang kena try sendiri nanti. Dan cerita pasal event terbaru yang ada dalam Genshin Impact sekarang ni iaitu Part of Gleaming Jade. Sebenarnya dalam event ni ada macam-macam jenis reward yang mana kalau kata kau dah completekan dia punya task ataupun dia punya challenge, kau boleh terus claim benda tu. Untuk player-player newbie ataupun player-player yang baru update untuk version 3.1 ni, berita baiknya kat sini kau akan dapat 10 kali intertwin fate once kau dah update and kau login ke dalam Genshin Impact. Kalau kata itu tak cukup best, berita baik untuk korang semua, initial top up bonus automatically akan reset once kau login after update 3.1 ni. So apa tunggu lagi geng? Dah halang ada game yang tengah in sekarang ni, jomlah kita sama-sama ajak kawan-kawan ramai-ramai kita download Genshin Impact, kita team up, kita lawan dengan enemy yang ada dalam game ni. Nanti korang DM aku, kita main sama-sama. Untuk download Genshin Impact tak susah pun, korang tekan je link yang aku dah share dekat bahagian description. So apa tunggu lagi geng? Pergi download Genshin Impact, korang sambung layan video ni, nak sambung main Genshin Impact. Best game ni. So, bila kita cerita tentang perjalanan karier seseorang pemain, yang mana mungkin kita rasa dia ni tak sepatutnya menyertai pasukan ni, pasukan tu, tak kisahlah pasukan mana sekalipun, kita kena ingat geng, rezeki tu terletak dekat tangan Tuhan dan peluang bukannya datang banyak kali dalam hidup kita. So, dalam video ni aku cuma boleh cerita je lah, boleh kongsikan pendapat dan tak mampu untuk ubah, tak boleh nak halang pun diorang sertai pasukan JDT. Untuk player pertama yang ada dalam list aku akan start dengan defender dulu, iaitu Adam Noor Azlin. Kita semua tahu Adam Noor Azlin memulakan karier dia sewaktu remaja dulu dengan skuad Harimau Muda sebagai seorang striker, termasuklah bersama dengan skuad Harimau Muda A under kendalian Datuk Ong Kim Swee. Namun sekembalinya Adam Noor Azlin ni ke pangkuan pasukan Selangor pada tahun 2016 selepas skuad Harimau Muda ni dibubarkan. Tahun 2017, tahun lepas tu, P. Maniam, coach Selangor waktu tu decide untuk tukar dia daripada seorang striker kepada seorang centre back dalam sistem back 3. Dan start daripada situlah sebenarnya kita dah mula nampak prestasi Adam Noor Azlin ni meningkat naik kau-kaunya, terutama sewaktu dia beraksi bersama dengan skuad bawah 23 tahun negara. Jadi selepas beraksi dengan cukup-cukup cemerlang terutamanya dalam saingan Sukan C, berjaya untuk muncul naib Johan dalam kejohanan tersebut. Musim berikutnya iaitu tahun 2018, Adam Noor Azlin decide untuk berpindah daripada Selangor pergi ke pasukan JDT dengan niat untuk mencabar diri, cari pengalaman baru. Malangnya perpindahan tersebut tak seindah yang disangkakan apabila dia sebenarnya banyak menghabiskan masa bersama dengan skuad JDT 2. Walaupun Adam Noor Azlin ni hadir ke JDT dengan reputasi dia sebagai player muda yang tengah
tengah meningkat naik dekat bahagian center back bersama dengan Adi Aizuddin dan juga Irfan Zakaria waktu tu. Namun persaingan yang cukup-cukup sengit untuk mendapatkan tempat dalam skuad utama dalam First 11 JDT, terutama terpaksa bersaing dengan player-player senior lain, contoh macam Fadil Sah dan juga Aidil Zafwan. Itu belum lagi kita tambah dengan center back import pasukan JDT yang cukup-cukup konsisten waktu tu, iaitu Marcos Antonio. Memang pisang amat nak dapatkan tempat. Seterusnya untuk player yang kedua yang ada dalam list aku, daripada defense kita move on pula ke bahagian midfield. Player yang aku maksudkan adalah Gary Steven Robert. Ingat tak lagi korang geng tentang drama antara Gary Steven Robert, PBNP, Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang serta management pasukan JDT waktu tu? Sebabnya selepas Gary keluar daripada skuad Harimau Muda A, dia sebenarnya dikatakan telah bersetuju dah sign dah pun kontrak dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang, sebelum tiba-tiba pada suatu hari TMJ datang untuk ketuk pintu. Sebenarnya tak lama pun selepas pelbagai drama luar padang antara tiga pihak ni cerita tiga segi dia orang kata waktu tu, FAM telah keluarkan satu keputusan yang mana Gary telah digantung untuk beberapa bulan tak boleh beraksi dalam sebarang perlawanan untuk pasukan JDT. Tapi benda tu not a big deal lah untuk JDT, TMJ dan juga Gary Steven Robert sendiri, sebabnya waktu tu JDT telah pun menjalinkan kerjasama dengan sebuah kelab daripada Jerman iaitu Borussia Dortmund. So daripada kerjasama tersebut, Gary Steven Robert telah dihantar untuk berguru pergi bertapa dekat sebuah pergunungan dekat Dortmund. Technically kalau kata kita cerita pasal Gary Steven ni bagi aku dia adalah one of the best center defensive midfield yang ada dalam skuad Harimau Muda waktu tu sebelum dia berpindah ke skuad JDT. Malangnya selepas beberapa bulan pergi bertapa dekat Jerman tu, sekembalinya dia kat Malaysia ada beberapa siri injury yang ambil masa yang panjang untuk pulih, membuatkan Gary Steven ni mula hilang dia punya form, prestasi pun mula merudum. Payahlah nak dapat tempat dalam skuad utama JDT, terutama apabila posisi number 6 tu dipegang oleh salah seorang legend untuk pasukan JDT iaitu Haris Harun. Seterusnya untuk player ketiga yang ada dalam list aku, seorang winger yang cukup lincah waktu zaman kegemilangan dia iaitu Argo Pinaden. Kalau nak ikutkan zaman kegemilangan pasukan Pahang di bawah kendalian Dolah Saleh dulu, zaman Matias Conti, Dickson Wakame, memang pasukan Pahang ni cukup famous dengan corak permainan yang ala-ala Dr. Football macam tu, menggunakan dua orang winger yang cukup laju iaitu Gopinaden dan juga Azamuddin Akil ataupun Alex. Dengan adanya dua orang winger yang cukup laju, lincah, crossing pun padu waktu tu, boleh dikatakan sangat-sangat mudah tugas untuk player import pasukan Pahang menjaringkan gol waktu zaman tu. Selepas Gopi decide untuk tinggalkan pasukan Pahang menyertai rejim Zainal Abidin Hassan di Selangor pada tahun 2015, sama dengan beberapa player Pahang lain contoh macam Yan dan juga Hafiz Kamal, semusim lepas tu, lepas Zainal Abidin Hassan pun pisang kena pecat waktu pertengahan musim dekat Selangor, Gopi Naden decide untuk tinggalkan Selangor, pergi pula menyertai pasukan JDT. Bersama dengan pasukan JDT kira-kira semusim macam tu player yang dah pun memeluk Islam beberapa tahun lepas ni, mungkin ada fans JDT sendiri pun tak perasan kelibat dia dalam pasukan tersebut. Sebabnya bersama dengan pasukan JDT, Gopi ni gagal untuk mendapatkan semula prestasi dia. Tak silap aku, dia cuma menjaringkan satu gol saja untuk pasukan JDT. Tak lama lepas tu, manajemen pasukan JDT decide untuk loankan dia ke pasukan lain. Lepas tu memang dah tak balik ke pasukan JDT. Seterusnya player next yang ada dalam list aku iaitu Nurul Azwan Roya. Kalau kau tanya aku sebelum munculnya nama-nama macam Sapawi Rasid berkaki kiri, memiliki rematan yang kencang, lincah, laju dekat atas padang, Nurul Azwan Roya adalah salah seorang player favourite aku waktu dia beraksi bersama dengan pasukan Kelantan. Namun selepas dia cemerlang bersama dengan pasukan Kelantan musim sebelum tu, the next season dia decide untuk join pula pasukan JDT. Antara sebab kenapa Awer ni menjadi one of my favourite winger yang ada dalam Liga Malaysia. Player ni bukan sekadar laju, memiliki rembatan deras, lincah atas padang. Sebenarnya kombinasi antara dia dan juga Mak Yo daripada pasukan Kelantan bawa sampai first season dia dekat JDT antara benda yang sangat-sangat menakjubkan untuk kita tonton. Malangnya selepas musim yang boleh dikatakan memberansangkan waktu first season tu, the upcoming season kita boleh nampak Awer ni mula disisihkan daripada skuad JDT. Aku sampai sekarang pun aku tak faham kenapa sebenarnya Boyan Hodak kurang gunakan Awer ni dalam pasukan JDT. Sebabnya bagi aku Awer is one of the best winger yang JDT ada waktu tu. Tapi mungkin atas faktor tak kena dengan tactical Boyan atau mungkin malas untuk turun defend. Itulah sebabnya kenapa dia ni jarang untuk dapat tempat dalam skuad JDT. Untuk perkembangan semasa tentang Awer, waktu aku buat konten tentang Awer tahun lepas, ada yang komen kata Awer sekarang ni dah ada bisnes dengan wife dia. Elok lah, ada juga bisnes sendiri. Tak adalah player bola je buka kedai tom yum, player bola je buka kedai tom yum. Tak pun barber, dua tu je.
Untuk player yang terakhir yang ada dalam list aku, daripada midfield pergi ke winger, sekarang kita pergi pula ke striker. Player yang aku masukkan adalah Ahmad Hazwan Bakri ataupun Jack. Peminat-peminat Liga Malaysia, terutamanya fan-fan pasukan Selangor, takkan pernah lupa betapa dua rembatan deras yang dihasilkan oleh Ahmad Hazwan Bakri pada tahun 2015, yang mana telah menghasilkan piala terakhir dalam misi 33 pasukan Selangor, gandingan Infanteri Selangor pada musim 2015 dan juga 2016 antara Andy, Jack dan juga Di Paula, yang kemudiannya ditukarkan dengan Patrick Ronaldinho. Bagi aku ini adalah Infanteri yang cukup tajam, cukup bernafsu di hadapan gol. Namun di sebalik prestasi cemerlang Jack bersama dengan skuad Selangor, benda tu sebenarnya gagal untuk diimplement dekat skuad Harimau Malaya. Sebabnya Jack adalah one of the player yang top performance dekat Liga Malaysia, tapi gagal untuk reach dia punya full potential bersama dengan skuad Harimau Malaya. Sampaikan kita boleh nampak musim-musim terakhir dia beraksi dengan skuad kebangsaan tu, dia seringkali dicemuh tak mainlah dekat JDT, tiba-tiba dapat call up, tak perform pula bersama dengan skuad Harimau Malaya. Dan bila kita cerita pula tentang perpindahan Jack daripada pasukan Selangor pergi ke pasukan JDT ni, walaupun perpindahan tu dikatakan membawa pulangan yang cukup lumayan untuk pasukan Selangor, performance Jack dalam musim berikutnya mula merudum. Ditambahkan pula dengan faktor import dekat bahagian striker JDT ni, semakin tinggi kualiti dia, makin pisang untuk dia dapatkan tempat bersama dengan pasukan JDT. Namun di sebalik prestasi cemerlang dalam debut season dia bersama dengan pasukan JDT, apabila kurang beraksi atas padang, ketajaman Jack depan gol ni mula dipersoalkan oleh majoriti peminat pasukan JDT. Itu dia tadi geng, 5 orang player yang aku rasakan JDT tak sepatutnya sign dia orang dulu. Sebabnya bukan isu sekadar memanaskan bangku simpanan semata-mata. Kalau kata kau duduk kat bench tapi bila pergi dekat national team kau perform, benda tu kita boleh terima. Tapi sebenarnya player-player yang aku mention tadi ni, aku rasa dia orang gagal untuk reach full potential apabila ada saingan yang cukup sengit dalam pasukan JDT. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang mengenai 5 orang player yang aku mention tadi? Dan siapa lagi player-player yang kau rasa JDT tak sepatutnya dapatkan dia orang pun dulu? Kau boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni guys dengan like, share, subscribe A2N Studio. Dan kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku geng. Assalamualaikum.